Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada penonton. Bertemu kita lagi pada hari ini bersama saya untuk podcast Berita Harian, iaitu Borak Hari Ini. Okey, untuk podcast Berita Harian Borak Hari Ini, kita akan membincangkan isu-isu yang menjadi bualan dan hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat kita. Yang terbaru, kita ada bercakap ataupun diwar-warkan dengan satu sistem ataupun satu inisiatif kerajaan yang dibuat untuk mengumpulkan semua maklumat kita, iaitu sistem pangkalan data utama. So seiring dengan seiring dengan kemajuan teknologi, kerajaan telah mewujudkan sistem pangkalan data utama ataupun singkatannya adalah PADU. Dan sistem ini mula didaftarkan ataupun masyarakat ataupun rakyat Malaysia boleh daftarkan pada 2 Januari 2024. Jadi untuk mengulas isu tersebut ataupun memberi pandangan berkenaan dengan PADU ni, kita jemput 2 orang panel, iaitu seorang adalah Al-Zahrin, betul kan? Betul. Okey. Al-Zahrin alias wartawan ekonomi daripada Berita Harian, dan juga Mahanum Abdul Aziz, wartawan ekonomi daripada Berita Harian, yang sudah berpengalaman lebih 10 tahun dalam dunia kewartawanan, khususnya ekonomi, korporat, pasaran saham dan sebagainya. Betul? Okey, selamat datang ke Borak Hari Ini. Thank you. Okey, jadi bila kita nak tahu kan berkenaan PADU ni, sebenarnya saya macam tertanya-tanya, apa itu PADU sebenarnya? Sebab yelah, bila kita baca dekat media sosial, kita baca dekat akhbar, kita baca dekat maklumat-maklumat yang disalurkan oleh kerajaan, kadang-kadang benda tu kita tak dapat gambaran yang jelas. Boleh ceritakan apa itu PADU? Okey. PADU tu dia adalah singkatan kepada Pangkalan Data Utama. Tu PADU lah. Dia inisiatif kerajaan madani untuk kerajaan ada komprehensif, maksudnya data yang bersepadu. Sebab sekarang ni data kerajaan tu dia ikut kementerian kan. Dia silo. So dengan adanya pangkalan data bersepadu ni, dia himpun kat dalam tu, mudahlah untuk dikongsikan untuk emang kalau nak buat dasar. Itulah satu. Tapi ini adalah macam kira usaha besar-besaran jugalah, dan komitmen daripada semua penjawat awam lah untuk buat benda ni lah. Sebab sebelum ni kalau kita tahu data tu dia asing-asing kan. LHDN ada data sendiri, Jawatan Perangkaan ada data sendiri. So maksudnya setiap agensi kerajaan tu tak mempunyai dikongsi, data-data. Maksudnya sebelum ni tak dikongsi, tak ada satu pangkalan data yang bersepadu macam PADU ni. So itulah sebab Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dia come out dengan this kind of idea untuk buatkan satu data. So bagi mengelakkan adanya ketirisan, mengelakkan ada orang tercicir, dan kita boleh tahulah. So data ni komprehensif lah, kita boleh cakap komprehensif kan. So semua ada dalam tu. Kita tahu dia pendapatan dia, kita boleh tahu dia punya tanggungan dia dan sebagainya lah. Sebab dia akan beri gambaran yang menyeluruh lah mengenai status kewangan isi rumah dekat Malaysia ni untuk warga negara. Lepas tu juga sebab kerajaan kan planning untuk nak buat subsidi bersasar. Bila subsidi bersasar ni, kita perlukan data yang terperinci lah orang kata. So that's why lah adanya PADU ni. Okey, cuma nak tanya juga, kenapa dia tak just ambil je data-data yang ada daripada kementerian-kementerian semua tu dia kumpulkan saja. So tak payahlah orang semua isi sendiri data tu. Sebab maklumat semua tu dah ada dekat kementerian tu dah ada. Yang sekarang ni bila dia buka untuk orang ramai isi daripada start 2 Januari sampai 31 Mac ni, tujuan dia adalah untuk kemaskini. Oh, tujuan dia just untuk kemaskini lah, bukan untuk dapatkan data. Tak, dia data memang dah ada. Data kita memang dah ada pun. Cuma mungkinlah data yang ada kat
tak diupdate. Tak update, Tak ada tak kemas apa. kini. So sebab kalau nak, aku kata kalau nak kerajaan nak laksana subsidi bersasar tu, nanti takut ada yang tercicir. So at least kerajaan buka ni dia bagi kita boleh update dengan status semasa kita. Mungkin lah ada orang tu dah kerja lain ke, bertukar kan. Mungkin dia dah berpindah alamat. So maksudnya kita nak data yang baru dan dikemaskini dengan tepat. Ya, ya. Okey. Sebab untuk subsidi bersasar tu dia nak menggunakan pendapatan Kak? Yang Pendapatan boleh belanja bersih. Maknanya boleh belanja bersih ni dah Sebab- tolak komitmen hutang kita, dah tolak apa, sebab data yang katalah data LHDN dia tak ada lagi tolak apa semua. So kita tak tahu komitmen bayar pengasuh, bayar rumah, bayar kereta, kos betul. makan apa Betul. semua. So macam T20, M40, B40 tu pengkelasan tu masih lagi secara rawak lah kita kata Dia kan. relatif lah. Tapi yang pengelasan tu hanya berdasarkan kita punya pendapatan. Ya, pendapatan. Kan? Bukan berdasarkan kita punya komitmen dan perbelanjaan. Betul. Tetapi kan ada sesetengah orang yang mungkin komitmen dia pada hutang, kereta, rumah, apa semua tu mungkin kecil, tetapi perbelanjaan dia lebih kepada lifestyle, makan, gaya hidup. So apa ulasan dia tu bila Yelah, bila mungkin lah macam tu? dengan data yang terperinci ni, dia lebih, maksudnya dapat menilai, itulah kata lebih adil. Lebih adil. Cara hidup Sebab- masyarakat macam mana sebenarnya. Sebab dia tahu, dia akan tengok dari segi tahap pendidikan. Orang tu kerja dia kat mana, dia duduk kat kawasan mana, dia duduk kat bandar ke, dekat kawasan luar bandar ke kan. So, Okey, benda bila terperinci lah. bercerita pasal tadi nak memberi apa nama tu, subsidi kan, subsidi secara berskala dengan lebih komprehensif. So kita nak tahu juga bila diwujudkan padu ni apa manfaat-manfaat yang kita dapat bila diwujudkan padu ni, sebenarnya apa manfaat dia? Dia padu ni dia ada 7 manfaat utama lah, 7? yang macam yang disenaraikan oleh Jabatan Perangkaan dan juga Kementerian Ekonomi. Dia antara dia adalah yang pertama, menambah baik pengurusan bantuan dan subsidi secara bersasar. Ini termasuk kita punya subsidi petrol, diesel, elektrik, tol. Lepas tu yang kedua, dia akan memantapkan pengurusan bencana dan krisis. Okey. Sebab through padu ni kita akan dapat lokasi dan profil individu yang terkesan akibat bencana macam banjir dan sebagainya. So boleh kenal pasti dan dianalisis secara lebih tepat lah. Dan ketiga, dia padu mampu tangani isu ketidaksepadanan pekerjaan dan pendidikan. Sebab bila kita semak kemaskini maklumat kat portal padu tu, so maklumat macam pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan geografi akan jadi satu input analisis untuk kerajaan. So kerajaan boleh tahu sama ada dia sepadan ke tidak sepadan ke secara menegak atau melintang. Dan maklumat ni akan digunakan untuk pembentukan dasar sumber manusia dan program intervensi pasaran buruh lah untuk lebih efisien. Yang keempat, padu mempersiapkan negara bagi menghadapi penduduk menua. Sebab kalau kita tahu, kalau mungkin ramai yang tak tahu, Malaysia ni menuju ke arah negara tua kan. Apa kita panggil istilahnya? Negara tua lah. Negara tua lah sebab menua. Sekarang ni kat Malaysia kita ada berapa peringkat masyarakat menua dengan 7.4% adalah penduduk menua. Iaitu penduduk yang semakin tua. So padu padu dapat bantu untuk bentuk satu dasar kependudukan yang optimum dari segi keselamatan sosial dan pencen. Sebab yalah, kita tahu keselamatan sosial, pencen masa bersara tu sangat penting. So ini untuk dia punya antara langkah-langkah atau tindakan untuk nak buat dasar ke depan lah. Dasar ke depan, betul? Untuk menghadapi masyarakat menua ni. Okey, so saya tertarik dengan satu caption tadi yang menyatakan kata pemberian subsidi. Kan? Sebab isu subsidi sekarang pun antara isu yang hangat juga. Kan? Jadinya adakah dengan wujudnya padu ni, subsidi tu hanya akan dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia sahaja? Sebab sekarang kita tengok subsidi ni dia based on ataupun dia memberi kepada
pengkelasan barang. So kalau kita beli barang ni kita dapat subsidi, barang ni tak dapat subsidi, macam tu kan. Dan kita tengok bukan rakyat Malaysia saja dapat subsidi, mungkin ada pekerja-pekerja asing pun dapat subsidi tu sekali. So adakah lepas wujudnya padu ni hanya rakyat Malaysia sahaja yang akan dapat menikmati subsidi yang diberikan oleh kerajaan? Ya, sebab tu dah dipanggil subsidi bersasar. Sebab kita memang sasar untuk warga negara kita je kan. Oh, okey. Sebab sekarang ni subsidi pukal dia semua dapat. So kalau untuk nak buat secara bersasar, kita perlu data terperinci. Kita dah tumpu untuk apa? Mereka yang layak sajalah. Kan? Untuk saya rasa kalau untuk petrol, untuk bahan api ni mungkin B40 dengan M40 lah. T20 tak dapat lah. Ya, of course T20 tak dapat lah kan. Sebab kalau ikutkan hari tu katanya bila ada padu ni, so dia dapat bantu usaha untuk kurangkan subsidi bahan api sebanyak 6 bilion tahun ni. Banyak. So dia boleh mengurangkan perbelanjaan kerajaan lah. Sebab sekarang ni secara blanket semua orang dapat kan. Maknanya bila bersasar nanti tu dia ada pengkelasan siapa yang patut dapat, siapa yang tak patut dapat. So orang kaya patut dapat ke, kita ni yang kita ni semua B40 ni boleh dapat ke tak ke kan. Sekarang ni semua sama je. So betul. Itu antara, saya rasa benda tu antara yang inisiatif yang bagus lah. Sebab dia nak bagi maksudnya lebih adil kan. Siapa yang patut dapat dan siapa yang tak patut dapat. Okey, bila berkata pasal keadilan, adakah adil bagi golongan T20 bila mereka juga rakyat Malaysia tapi tak dapat subsidi? Ya, tapi dia orang kan mampu. Oh, itulah alasannya. So, maksudnya bila mampu tak perlu. Bukanlah, maksudnya dalam hal ni ada lagi yang tak mampu kan, macam B40. So maksudnya bantuan ni diberikan kepada yang lebih memerlukan lah. Ya. Sebab kos sara hidup kan meningkat. Dia untuk siapa yang layak sebenarnya. Siapa yang sebenarnya yang betul-betul layak, yang betul-betul perlu mendapat bantuan kerajaan. Atau ayat PMX apa, maha kaya. Maha kaya. Yang maha kaya ni mungkin macam perlulah ada yang inisiatif lain lah untuk dia orang. Okey, faham. So bila kita tengok kan, golongan pengguna kebanyakannya adalah golongan B40. Betul tak kan? Betul. So dia adalah golongan pengguna, tapi golongan penjual kebanyakannya T20. Apabila mereka tak dapat subsidi, adakah barang tu akan dinaikkan juga? Itu pun kos sara hidup untuk B40 akan meningkat juga sekiranya golongan pembekal ataupun peniaga ni menaikkan harga barang. Tak je, tapi sebenarnya dia bukan individu. Bila perniagaan ni dia akan pergi ke arah perniagaan. So dia ada cukai-cukai perniagaan kan, dia ada. So kita ada akta pencatutan tu, bukannya boleh naik sebarangan juga. So benda ni sebenarnya tak. Yang penting pemantauan penguatkuasaan. Itu yang penting. Okey, faham. So bila kita cerita tadi, kita cerita kebanyakannya adalah kelebihan kan, kelebihan padu ni. Tapi dari segi kelemahan dia, apa kelemahan sebenarnya? Sebab setiap sistem, setiap apa mesti akan ada kelemahan dan kelebihan. So kita tu kelemahan dia apa dia? Kelemahan dia sekarang ni macam-macam orang cakap. Sejak launching itu PM Perdana Menteri launch sampai hari ni, macam-macam isu keselamatan lah, isu tu. Sekarang orang duk risau keselamatan lah. Ya, betul. Sebab data kan. Tapi sebenarnya benda tu boleh ditangani, akan diimprove day by day sebenarnya. Sebab yang penting kalau suppose ada aduan, just buat aduan je dekat ni. Sebab nak bagi tahu, mungkin dia orang akan pertingkatkan kalau ada kelemahan kan. Yalah, sebab semua sistem tu dia tak perfect sebenarnya. Kalau pendapat peribadi saya lah, setiap sistem yang dijana ataupun dicipta dia tak perfect. Jadinya bila ada sesuatu masalah, okey, kita tahu kelopongannya pada situ. So dia akan menambah baik supaya tutup kelopongan tu, tutup lubang. Contohnya kalau macam kita buat sesuatu, ada lubang yang bocor, so kita akan tutuplah lubang tu. Mungkin kita tak perasan lubang tu ada sebelum ni yang memberi masalah kan. Sebenarnya kalau ikutkan pun Mahanum pun ada pergi briefing dengan Kementerian Ekonomi semua kan. Untuk penduduk luar bandar pun akan mendapat bantuan untuk mengisi. Sebab ada orang cakap macam
Mana ada makcik-makcik orang luar bandar ni tahu nak isi online apa semua, tapi sebenarnya dia ada, Dia orang boleh pergi kat pejabat daerah. Maksudnya dia ada dekat bantuan pedi kan, tu. akan bantuan. Pergi je kat pusat pedi tu Okey. untuk buat pendaftaran. So mereka akan tolong untuk buatkan pendaftaran. Lepas tu untuk Kementerian Ekonomi pun dia ada pasukan khas dia Pasukan lah. padu pun ada pasukan padu Oh, semua. iya. Untuk bantu ya. Okey, jadinya pasukan padu tu apa tugas dia sebenarnya? Yelah, Tahu dia- tak? Tak, dia akan bantulah kepada masyarakat yang mungkin dia kurang celik IT ke apa Ha, kan. betul. Untuk nak isi ada masalah ke apa. Kalau siapa ada masalah mungkin dia orang boleh pergi kat pusat-pusat yang disediakan tu lah. Sebab tempoh dia 3 bulan kan, tempoh 3 kemas bulan. kini ni 3 bulan. Ya, betul. Masa ada kan sampai 31 Mac. Jabatan ni lah mungkin jabatan perangkaan. Jabatan perangkat Macam dia orang selalu buat banci-banci tu. Betul, Dia betul, orang akan betul. datang lah juga Kalau- banci-banci tu tolong-tolong. Kalau tak silap ada 900 pusat kot yang disediakan. Okey, baik. So, kita sebenarnya kita ada seorang penganalisis di talian. So, boleh kita jemput dia ke? Ya, Okey. boleh. So, kita ada penganalisis iaitu beliau ialah penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur dari Business School iaitu Prof Madya Dr. Amizul Hazmi Abdul Rashid. So, mungkin Prof dah ada ke? Ada. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey Prof, saya nak tanya beberapa soalan pada Prof, boleh ke Prof? Boleh. Padu ke? Ya, betul berkenaan padu ni. Padu. Okey. So, saya nak tanya satu soalan pertama saya kepada Prof lah. Apa pandangan Prof berkenaan dengan padu sebenarnya? Padunya secara komprehensifnya adalah satu langkah untuk menggunakan data yang telah sedia ada. Ya, yang telah sedia ada di agensi dan kementerian kerajaan. Jadi padu ni dia menggunakan data yang memang telah ada, yang kebanyakan data tu passive data. Maksudnya data itu tak digunakan untuk membuat keputusan dan sebagainya. Jadi padu ni adalah satu platform yang menyusun balik semua data, menjadikan dia satu data yang bermakna. Dan dia juga bukan hanya untuk digunakan untuk subsidi bersasar yang kita gunakan, tapi juga pelbagai lagi yang boleh digunakan untuk masa hadapan. Dan juga ia kalau kita dari jauh lah, dia adalah salah satu langkah kerajaan menjadi sebuah cyber government lah. Untuk ke arah hadapannya, terkumpulnya data-data ni dikeluarkan, jadi kita dapat sesuatu data tu yang lebih tepat. Data ni banyak float, tetapi tidak diselaraskan. Dan inilah peluang untuk kerajaan menyelaraskan semua dan menjadikan dia sebagai satu data yang boleh digunakan untuk pentadbiran. Okey, baik Prof, faham. So, sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak perkenalkan juga kita ada 2 orang panel dekat studio kita hari ini bersama dengan kita lah. So, maksudnya dalam talian kita, termasuk Prof, dalam talian kita ada 4 orang. So, kita punya panel yang pertama adalah Encik Al-Zahrin Alias, iaitu wartawan ekonomi daripada Berita Harian. Dan yang kedua adalah Mahanom Abdul Aziz, juga wartawan ekonomi daripada Berita Harian. Okey, Prof, saya nak ke soalan seterusnya, iaitu adakah padu ni penting dalam membantu menguruskan ketirisan dalam pengagihan bantuan kerajaan? Okey, padu ni yang kita faham objektif utama yang digunakan pada masa sekarang adalah untuk menyelaraskan subsidi bersasar. Yang betul. pada masa sekarang ini adalah untuk digunakan untuk subsidi bekal yang sekarang semua orang dapat tanpa mengira apa beza dia dan pelbagai lagi lah ya. Dan dalam kalau kita tengok jumlah subsidi kerajaan memang banyak ketirisan lah. Contohnya daripada 80 bilion ringgit ya, yang dibelanjakan pada tahun 2022, 50 bilion merupakan kepada subsidi bahan api. Dan kalau kita tengok subsidi bahan api tu dia 50-50 diesel dan juga petrol. Kalau kita tengok pula berapa banyakkah kenderaan diesel di jalan, kita tak dapat imagine kan, tak dapat imagine sebenarnya berapa subsidi yang bocor. Ya, betul. Yang pergi ke negara-negara lain, diseluduk dan disalahgunakan oleh sektor, misalnya sektor industri, menggunakan diesel komersial. Yang sepatutnya menggunakan diesel komersial tapi menggunakan diesel pada harga runcit. Ini antara sebab-sebabnya lah berlaku kebocoran. Dan padu ni dia
kita ada data tu sebenarnya saya katakan tadi, tapi kita tak menggunakan dia sebagai satu benda yang proaktif, yang bermakna. Jadi padu ni adalah satu kesempatan pada kerajaan untuk menutup ketirisan tu, mengurangkan subsidi yang bertambah setiap tahun, ya, dan satu langkah satu langkah ke hadapan lah. Yelah, subsidi yang bertambah tu pun disebabkan ketirisan sebenarnya, betul tak Prof? Betul, saya setuju. Memang banyak ketirisan kan. Penyeludupan, sebab tu penguatkuasaan kita pun tak hebat. Dan kita punya subsidi pun bukan sebenarnya subsidi tu hanya untuk rakyat Malaysia, tapi bila sekarang secara pukal ni ia dinikmati oleh semua orang yang ada di Malaysia. Betul tak? Ya, siapa saja yang tinggal di Malaysia, penduduk Malaysia, tak kira lah bukan warga negara pun, tak semestinya ada IC merah pun tetap boleh pakai. Ya, betul. Boleh subsidi tu. Jadi yang subsidi besar ni dia lebih tepat lah, ya. Kalau ikut kerajaan ni dia kata dari segi subsidi saja, bahan api saja dia akan mengurangkan sebanyak 6 bilion ringgit. Kan? Bagi saya itu sikit, mungkin lebih lagi kita dapat kurangkan kalau kita dapat lakukan, tapi mungkin bertahap-tahap lah. Kita sekaligus kita dapat banyak tentu. Baik. Okey, kita nak buka soalan kepada panel kita. In case kalau panel kita ada soalan kepada Prof, ada ke nak tanya? Prof, boleh Prof menjawab? Okey, silakan. Okey, mungkin dari segi apa lagi penambahbaikan sebenarnya yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan dalam sistem padu ni? Mungkin Prof ada komen on that. Penambahbaikannya sekarang ni, kita dalam proses fasa pertama, iaitu mengumpulkan data, membuat verifikasi data-data tersebut. Ini proses yang kita buat sekarang. Okey, kalau pada tahap inilah, saya tak mau cerita pasal klasifikasi pendapatan bersih, belum sampai lagi. Penggunaan data ni untuk bisnes dan sebagainya belum sampai lagi. Kita cerita pasal verifikasi data pun dah cukup. Bagaimana kerajaan boleh memperbaiki verifikasi data? Kalau orang tu bekerja, pendapatan tetap, mudah untuk kita tahu dia punya pendapatan lah daripada payslip dan daripada penyata bank dan sebagainya. Ya, tetapi kalau dia tu bekerja sendiri kan, kadang-kadang ada duit satu hal lah, kadang-kadang dia tak masuk duit pun dalam bank. Macam mana kita nak verifikasi dia punya tu? Itu antara yang saya katakan pada tahap awal, iaitu pengumpulan data. Macam mana kita nak buat verifikasi tu? Adakah nanti ada satu tim akan turun padang? Itu yang saya nampak lah. Kalau mudah tu, belum pergi jauh lagi. Peringkat pengumpulan data dan verifikasi dulu. Macam mana pula kalau dia antara persoalan yang selalu timbul di kalangan netizen lah kan. Macam mana kita nak tahu pendapatan boleh guna bersih tu, orang tu betul-betul masukkan dia punya perbelanjaan. Mungkin kadang-kadang dia tipu-tipu, macam aku nak dapat ni kan, letak naikkan ni, padahal kereta bayar 400 tapi naikkan 600. Apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang perlu pantau dan apa mekanisme yang sepatutnya digunakan dalam bagi padu saya, pelaksanaan verifikasi ni dia macam kita bayar cukai dululah. Masa kita mula pembayaran cukai PCP kalau PCP dulu kan. Sebelum tu kita bayar kan, ada verifikasi. Sekarang PCP kita buat sendiri dan verifikasi itu kita sendiri. Tapi apa yang kerajaan boleh buat dari semasa ke semasa adalah melakukan audit. Benda ni akan jatuh kita balik pada rakyat Malaysia. Kita kena faham kalau kita under kita kena pada sikap kita sendirilah, rakyat Malaysia lah. Balik pada kita sendiri, kita under declare ke, over declare ke, nanti kita fikir kalau kita under declare nanti sebenarnya ada kesan buruknya kepada negara. Dan sekali pula dalam penguasa, kerajaan tak boleh forever pakai penguasa mahal. Dia kena employ ramai orang. Jadi penguasaan ni dia akan dilakukan daripada semasa ke semasa, dia akan ambil random, lepas tu dia akan buat audit. Dan dia punya penalti pun tinggilah, macam itulah. Itu yang boleh kita buat lah dari segi benda-benda macam itulah, terutamanya orang yang bekerja sendiri. Pemanam ada soalan? Doktor. Ya. Okey, teruskan doktor. Kejap. Dengan orang ramai kena isi 39 item tu, adakah ia mencukupi untuk nak buat pengkelasan yang kata ikut perbelanjaan yang boleh guna tu? Bagi saya lah 39 data tu kita masih lagi peringkat
pengumpulan data dan verifikasi. Hmm. Saya rasa akan ada satu stage pula kita perlukan data tambahan. Saya akan benda sekarang ni lah, buat benda sekarang kita kumpul dulu. Nak dapatkan 29 juta orang nak register, nak masukkan kepada 39 data pun satu hal. Ya. Apalah kita nak minta data tambahan. Setakat ni baru berapa ratus ribu, 400 kan, 500 ribu orang yang baru daftar. Ya, lebih Kan? 500,000 lah. Lebih 500 ribu lah kan. Kalau dapat 20 juta, 30 juta, itu pun dia bagus kan. Tapi orang macam tu lah, kalau kita bagi orang kata insentif, dia cepatlah buat kerja tu. Ya, betul. Nanti dia bagi Madani 100, laju je isi. Okey, faham Prof. Cuma Prof, saya bila Prof cerita pasal berapa ribu orang daftar, kita cerita pasal trafik lah kan. Ya. Bila saya pun cuba mendaftar juga kemarin saya cuba daftar juga, tapi saya rasa macam trafik tu agak jam. Yes, saya kena cuba berulang kali. Adakah ini stabil untuk trafik bila orang nak daftar banyak sekaligus, walaupun masa yang diberikan 2 bulan, tapi yalah, kalau 2 bulan kita bahagikan dengan rakyat Malaysia, keseluruhan rakyat Malaysia. Yes, betul. Adakah trafik tu boleh tampung? Dia pun actually benda ni dia, kalau saya lah daripada segi sebab sebagai agensi kerajaan, dia juga perlu lihat untuk memperbaiki lah dia punya sistem untuk platform dia mungkin perlukan ditambah dan sebagainya. Dia kena proaktif dari segi aspek tu lah. Ya, dia tidak hanya boleh dengan resources yang ada sekarang dia buat kan. Itu yang dia tak boleh lakukan lah. Tapi saya rasa bukan itu saja, banyak lagi aspek-aspek dari segi pendaftaran secara manual, turun ke kampung, naik perahu, naik sampan, masuk ke pendalaman, ya, di Sabah, di Sarawak misalnya, perlu dilakukan. Ya, dan di sinilah kita memerlukan bantuan kerajaan negeri, bantuan adun-adun, ahli parlimen dan sebagainya. Yang untuk pengundi mereka mendapat bantuan daripada kerajaan kan, dan itu patutnya membeling untuk membantu kerajaan mengumpulkan data-data dan membuat verifikasi. Prof. Ya. Saya tertarik tadi dengan sekali lagi dengan pendapatan boleh guna bersih tu. Katakanlah antara T20 dan M40. T20 ni macam orang cakap, lagi besar periuk, lagi besar kerak dia. So lagi banyak je punya tu, lagi banyak je punya komitmen hutang dia. So at the end, betul, T20 dan walaupun T20 ni gaji dia 30,000 dan M40 ni gaji dia 5,000, at the end setiap bulan diorang cuma ada lebihan 2,000 je. So ini ini bermakna dua-dua ni pun berhak untuk mendapat subsidi bersasar. Betul. Tapi Zarin, saya tengok benda ni actually dia ada limit tau. Kadang-kadang tu dia gaji 30,000 tapi rumah dia 3. Betul. Dia ada 5. Kan? Tak mungkin dia ada kereta dia pecah pun 15,000. Kan? Betul. Itu yang saya katakan, dia akan masukkan data juga. Saya juga patut melihat dari aspek itu juga. Ini yang saya katakan, ni apa nama, ya, data tu harus cepat. Ya, mungkin dia ada aset lebih dan sebagainya kan. Dan kalau kita nak katakan T20 dia pun cepatlah, kalau dia pun kalau macam tu senanglah, T20 pergi beli aset ataupun nak kita letak nama dia, banyaklah punya tu belanja dia. Wahal dia tak payah pun, jadi proxy pula kan. Macam mana pula dengan proxy? Betul. Betul. Macam mana lah dengan proxy pula? Beli kereta pakai nama kawan, beli kereta pakai nama adik, pakai nama kakak. Macam mana? Kan? Kakak yang akan kena tanggung. Kan? Betul. Betul. Macam mana kita nak verify benda tu semua? Maknanya saya katakan banyak benda ni lagi kan. Maknanya banyak lagi yang perlu dilaksanakan lah. Betul. Ini pasal pertama, get people first on the 39 tu. Kan? Lepas tu baru kita akan buat verifikasi. Sekarang nak masuk pun susah. Masuk memang jam. Saya punya nasihat, bangun tahajud pukul 2.30 pagi, lepas tu masuk. Itu satu tips yang berguna tu. Bangun pagi 2.30 tahajud, lepas tu baru masuk lah.
padu. Memang Padu kan. Itu baru betul-betul padu tu. Doa lebih sikit kan. Okey, Prof, saya nak tanya pula dari segi isu keselamatan, sebab baru-baru ni pun PDRM ada mengeluarkan kenyataan yang ada salah satu agensi kerajaan datanya digodam dan dijual di pasaran gelap kan. Jadi Ya. untuk pengkalan data utama ni iaitu padu ni, adakah ia selamat? Okey, soal keselamatan dengan cyber ni saya bukan pakar lah. Ya, nak, betul. nak mencadangkan pakai software apa dan sebagainya lah kan. Ya, yang saya boleh katakan benda ni memang semua orang aware, dan saya pernah katakan di RTM saya rasa. Saya katakan di berita RTM, saya kata selain daripada langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh agensi dan kementerian, ya, padu ni, kita juga patut ada satu bukannya macam NGO lah, ya, yang memantau, ya, ataupun saya panggil apa, kita panggil apa, Badan yang pemerhati. Badan Badan bebas. pemerhati, betul. Ya, badan pemerhati bebas yang akan melakukan, kalau orang tak ni, dia akan melakukan kepada ni, dan dia akan alert pada kerajaan, dan dia akan maklumkan kepada polis dan sebagainya. Ini badan pemerhati ni cukup penting dari aspek itu. Dan dia boleh membantu meningkatkan dan juga memperbaiki. Sebab apa? Orang kita, rakyat ni sekarang ni, bila kita ada satu agensi lain, dia suka jaga third party ni. Dan sebab apa? Third party ni adalah satu cara juga kerajaan menggunakan third party ni untuk mendapatkan buy-in ataupun sokongan daripada rakyat sendiri. Jadi bila rakyat dapat buy-in, dia mudahlah untuk bekerjasama dalam memberikan data-data. Tidak dia lihat dan sebagainya kan. Ya, betul. Cuma mungkin soalan last daripada saya lah. Mungkin panel kita ada soalan lepas ni, tapi soalan daripada saya, kalau kita lihat perbandingan dengan negara lain, kita tengok adakah Malaysia sebenarnya sudah terlambat dalam mengguna pakai big data dan juga data analitik ni? Saya rasa kita tak terlalu lambat, tak terlalu cepat lah. Dah ada negara-negara lain, ya. Di Singapura dah biasa benda ni kan. Tetapi bagi saya dia tak terlambat. Memang sepatutnya kita dah adakan benda ni. Dan eloklah kalau kita, kerajaan berani mengambil langkah yang berani untuk melaksanakannya pada masa sekarang. Kerana pada masa sekarang dengan masalah subsidi, masalah kenaikan ni, kita ada nanti sebab yang kuat dan boleh difahami untuk rakyat. Untuk mengadakan sistem yang platform data seperti padu ni lah. Ada negara-negara membangun seperti di Kanada. Mereka refuse untuk memberikan data dan sebagainya dari segi IP right dan sebagainya. Tetapi Malaysia ni, kita ni sebagai sebuah negara yang ramai pendatang, ramai warga negara luar yang bekerja. Kita seharusnya antara negara yang lebih prihatin lah dari bab-bab ni lah. Okey, dan baik. patut melaksanakan awal lagi. Itu saja. Okey, baik. Okey, panel kita ada soalan lagi untuk Prof? Okey. Tak, sejauh mana Prof, sejauh mana dengan padu ni, dengan data yang lebih terperinci ni, dasar kerajaan ke depan ni lebih baik kan, lebih berkesan? Contoh paling senang Sahri itu sendirilah. Itu satulah kan. Kita dasar kerajaan, belanjawan kerajaan. Sekarang tiap tahun belanjawan kerajaan naik 20-30% kan. Tetapi apabila contohnya saya beritahu tahun 2022 belanjawan untuk subsidi adalah sekitar dalam 30 bilion. Tapi in actual fact dia jadi 80 bilion. Kan? Nah, ini antara benda yang kita boleh elakkan dengan kebahan data. Dan seperti saya katakan tadi juga, padu ni dia bukan hanya membantu kerajaan dari segi subsidi bersasar, tetapi membangunkan negara dari segi aspek lain, seperti contohnya membantu PMKS. Ada yang berniaga sendiri. Jadi kerajaan dapat identify straight away. Selama ni penjaja yang tak berdaftar, dia tahu dia dapat income dan sebagainya. Kan? Pedagang kecil, penjaja dan sebagainya. Mana kita boleh bantu. Bagaimana pula kita tahu ada masalah logistik yang berlaku sebenarnya di antara pelbagai agensi kerajaan. Kita dapat gunakan dari segi lagi resources lah dengan lebih tepat dan baik lah. Itu yang langkah. Tetapi saya tak nak kita jauh. Kita settlekan dulu hal subsidi bersasar. Ada banyak lagi yang katakan seperti
contohnya membantu para graduan mendapatkan kerja yang lebih baik, mendapatkan kerja yang sesuai dengan dia punya kelayakan pelbagai lagi. Banyak lagi kita boleh kebaikan dia. Kalau betul-betul data itu dimanfaatkan. Buat masa sekarang kalau masuk data lah. It is a data, dan itu satu orang katakan data ni sekarang adalah the new oil lah. Dapat emas baru dunia lah. Itu yang harus kita laksanakan. Kalau data tu dia tidur je lah, dia tak buat apa-apa, tak ada nilai. Tapi kalau digunakan dengan proaktif membangunkan negara, dia salah satu data yang paling baik lah. Okey Prof, saya ada satu soalan tambahan, boleh ke Prof? Ini macam isu sikit lah, boleh? Kata tadi 3 minit je. Okey, sekejap ya Prof, satu soalan tambahan Prof. Ada spekulasi, ada pendapat ataupun ada rumus yang mengatakan hanya untuk memberi projek kepada sesiapa kan. Adakah itu macam mana pendapat Prof berkaitan dengan spekulasi dan rumus yang mengatakan perkara itu? Siapa pun boleh buat tuduhan yang seperti itulah kan. Kalau kita buat tuduhan apa pun, siapa yang ada kuasa tetap akan dituduh menjalankan gunakan kuasa. Siapa yang kalau ada projek mesti ada orang kata akan diberi kepada siapa-siapa dan sebagainya lagi. Jadi, ya betul. Jadi benda ni kita kena ambil dengan ni lah, unless dia ada satu bukti yang nyata, dan lain cerita lah. Ya, kan? betul. So spekulasi, rumus hanya satu kabar angin, tapi bila minta bukti tak ada. Betul tak Prof? Kalau bukti ada kalah kan. Ya tak betul. elok mesti senang. Betul. Sekarang tak boleh kata dulu kita kata pen itu lebih tajam dari mata pedang kan. Ya. Sekarang kita kata keyboard itu lebih tajam dari mata pedang. Betul. So henti sebarkan berita palsu. Ya, nanti kan mengedar berita palsu. Okey, jangan baiklah. salah guna keyboard anda. Okey, baik. Okey, terima kasih Prof sebab sudi berkongsi Sama-sama. pendapat, sudi Okey, berkongsi baik. info Baik. dengan kami. So insya-Allah kita akan jumpa lagi Prof Okey, baik. Okey, terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita dapat gambaran yang agak terperinci daripada Prof kan. So apa pendapat panel kita sebenarnya? Untuk saya merasakan yang penggunaan data, big data ni adalah satu kebaikan dan ia adalah satu kepentingan dalam dunia kita hari ini. Kan, sebab kalau kita tak mula sekarang, bila lagi kita nak mula? Bila lagi kita nak kumpul? So bila kita dah ada satu data yang komprehensif, data yang lengkap, so semua rakyat sebab dia punya ni adalah untuk warga negara dan pemahutautan tetap, register, update kita punya detail, update kita punya kita punya income, kita punya perbelanjaan dan sebagainya dalam padu ni. So kerajaan akan dapat satu data yang komprehensif dan daripada situ kerajaan dapat membangunkan macam-macam lagi langkah agenda yang diharapkan dapat membantu kita rakyat ni untuk hidup yang lebih baik. Yang paling penting adalah untuk mungkin daripada sini kita boleh tahu sebenarnya gaji rakyat Malaysia ni masih rendah. So mungkin gaji kita boleh naik. Kan, kita harapkan benda-benda yang kebaikan macam tu. Amin. Saya mengharapkan. So, Kak Manum apa? Ya, sebab dengan ada data, pangkalan data yang bersepadu ni, so keputusan untuk kerajaan buat tu lebih pantas lah. Ya, betul. Sebab sekarang dunia kan digital, semua orang nak cepat. Betul. So bila dah ada data yang dah integrasi dah semua, mudahlah dia boleh cross check silang. Ya, betul. Cross silang kan. So keputusan tu lebih pantas. Ya, sebab kita kena tangkas sekarang. Keputusannya lebih pantas dan lebih tepat. Ya. Lebih tepat. Sebab tu tadi persoalan mengenai pendapatan boleh guna bersih tu apa semua, diharapkan mungkin lepas ni ada lagi fasa kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya bagi perincian-perincian. Ya, betul. And then mungkin kerajaan boleh pantau dari segi jurang pendapatan tu yang T20 dengan golongan miskin ni sangat ketara kan. Dia bukan setakat jurang pendapatan saja, jurang antara negeri pun. Ya, betul. Ekonomi kan. Tidak seragam. So dia boleh dapat data yang terperinci lah. Sebab betul. sekarang ni data daripada kerajaan negeri, kerajaan tempatan pun akan dimasukkan dalam. Tapi secara berperingkat lah. Ya, betul. Kalau mungkin kita punya pendengar apa semua, penonton kita, mungkin dulu kita biasa orang dapat data melalui banci. Yes, betul. Orang datang banci rumah ke rumah, tapi berapa orang, berapa anak, berapa ni. Tapi banci tu cuma satu part of the data lah. Itu untuk demografik, penduduk kawasan ni berapa, kawasan ni berapa. Tapi ini adalah istilah
banci yang lebih besar kan, yang lebih sebab dia datang daripada spesifik. semua Dia semua lebih spesifik. Mungkin dia kementerian. dah lebih telus sebab Yeah. kalau banci tu kan, saya pernah teringat satu peristiwa lah. Just sharing. Masa tu ada seorang mekanik dekat kawasan perumahan saya tu. Dia bila orang datang banci, orang tanya dia ada berapa biji kereta. Saya cakap ada semua 6. So orang ingat kata wow dia kaya, tapi sebenarnya semua kereta lama dan yang kereta yang hidup satu je. Tapi orang betul. tanya kereta ada berapa, dia cakap je lah 6. Yeah. Dia terlalu jujur lah. Cakap kereta yang ada 6. So maksudnya data yang diberikan kepada pembanci tu tak tepat sebenarnya kan. Macam dulu kalau masih ingat, tak tahu sekarang ada lagi tak, kalau kita naik kereta, kita akan nampak orang kat tepi tu pondok-pondok macam banci kereta lalu lalang tu. Itu tak tahu JKR ke apa time tu. Tapi dia akan, itu antara banci kenderaan penggunaan berapa ramai kereta lalu untuk jalan-jalan tu. Sekarang tak tahu ada lagi ke? Ada kot. Tak pasti lah. Saya Tak pun tak pasti pasti, kan. saya pun tak pasti So, tu. itu antara benda-benda, cuma sekarang ni nampak baru jadi isu sebab menggunakan digital, menggunakan Tapi online. sebenarnya Itu je. Perkhidmatan kerajaan pun dah Digital. dah digital Ah. dah mudah alih dah. Betul. Sebab macam dulu kalau kita tengok, kita nak buat apa-apa urusan dengan kerajaan, mesti kita kena pergi ke pejabat kerajaan, pejabat urusan kat Sekarang kantor-kantor. kita Tapi boleh buat sekarang online tak je. payah. Kita buat online je, kita balik kerja baru kita buat. Betul, Kan tak perlu betul. kita ambil cuti, tak perlu ambil cuti separuh hari apa semua. So urusan tu lebih mudah, dan saya nampak Padu ini pun dia lebih memudahkan urusan masyarakat Malaysia untuk membuat urusan. Sebab lagi satu, kalau dengan Padu ni kita tak payah ada setengah. Kenapa kita perlu isi borang ni lagi maklumat yang sama? So dengan ada Padu ni nanti kita tak perlulah maklumat tu dah ada. Mungkin Borang kita tunjuk IC kat bank ke, dekat pejabat kerajaan ke, semua maklumat kita dah ada. Borang tu pula berulang kali kita isi. Nak buat tu kena isi, nak buat ni kena isi, semua sama. So sekarang tak perlu isi, kita just bagi IC, semua complete data ada. Itu salah satu Sebab itu yang akan jadi ID yang Dia ID digital tu. Ya, ID digital tu yang faham. tu lah. sebab salah satu manfaat Padu pun untuk bergerak ke arah negara digital. Negara digital. Sebab yalah kita ke arah untuk jadi ekonomi digital kan. Faham, betul. Ke depan ni digital aje. Ya. Mungkin ada hengki-pengki, orang kata kekurangan, kecacatan sana sini, tapi biasalah, benda baru. Ya, betul. Tapi bagus juga bila ada orang komplain, dia improve. Bila ada orang komplain, akan improve. So benda tu sebenarnya ada pro and cons juga kan. Ya, betul. Sebab kalau tak buat kita tak tahu. Tak buat kita tak tahu. Cuma betul. yang penting adalah penambahbaikan untuk dia betul. jadi lebih baik. Bagus Itu juga saja. bila ada orang yang suka komplain ni, sebab dia Ya. akan betul. memberi Tidak, kita tak penambahbaikan. tahu. Ada setengah orang tu dia macam tak apalah, biarlah macam tu je. Tapi bila ada orang yang betul-betul dia suka benda semua nak perfect, nak dia suka komplain, itu bagus sebenarnya kalau kita ambil side positif lah. Side positifnya bagus sebab kita boleh menambah membuat penambahbaikan kepada apa yang kita cipta. Betul. Komplain yang Membina. lah kan. Tapi kita ambil, Membina. kita kena fikir secara positif lah. Kita bukan fikir secara negatif. Kalau fikir secara negatif memang akan jadi negatif. Kalau untuk dinamik memang kena positif. Itu Ya. sajalah. Ya, betul. Masuk dinamik saya. Ya. Okay, so mungkin kita dah berada di penghujung rancangan. So Betul. mungkin kita go around the table. So mungkin ada last pesanan ataupun kata-kata daripada Encik. Kata-kata kita tak ada kata-kata. Tak ada, Cumanya kalau Padu mungkin ni, pesanan ke Padu ni diharapkan semua kita boleh daftar, kemas kini. Kita kemas kini sebab kita nak tahu juga apa impact Padu ni. Kan, sebab mungkin sekarang kita tak nampak benda ni untuk Ke depan. middle term, long term. So untuk generasi akan datang ke, untuk kita bila kita dah menginjak usia senja ke. Ya, betul. Sekarang ni belum senja lagi. So mungkin daripada situ data-data ni dapat membantulah. Cik Nom? Sebab rasa untuk kejayaan Padu ni pun kena kerjasama daripada semua pihak kan. So kerjasama rakyat, kita kemaskini maklumat lah betul. untuk dapatkan maklumat yang tepat untuk kerajaan buat dasar yang supaya adil untuk semualah. Dan kita kena ingat Padu ni dibangunkan 100% oleh penjawat awam.
tu dia orang komitmen yang tinggi tu untuk Ya, buat benda betul. tu. Ya, dan mengorbankan masa juga. Bertungkus lumus untuk tempoh dalam 6 bulan rasa untuk bangunkan padu ni. Betul. Kan? Itu satu-satu penghargaan yang kita Ya. boleh berikan kepada penjawat awam. Ya. Sebab kita bukan side mana-mana Tak parti ada. politik ke apa, kita tak side mana-mana. Apa semua, kita as a media ni kita neutral. Ya, betul. Tapi data ni, big data ni pada saya adalah satu benda yang bagus. Satu benda yang boleh membantu. Mungkin tak nampak daripada mata kasar, tapi benda tu sebenarnya menolong dan membantu daripada langkah-langkah perkara-perkara yang lain, kan? Okey, baik. So, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita, iaitu Encik Cik Zahrin. Encik Zahrin dan juga Puan Mahnom. So, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa untuk mengemas kini ataupun membuka akaun padu anda untuk memudahkan urusan-urusan yang dibangunkan ataupun Juru cakap padu lah sekarang. tak juga. So, maksudnya kita menyuruh juga supaya benda yang baik kita sokong kan. Bila Betul, benda yang baik betul. kita sokong, jadinya kita menyuruh juga kepada masyarakat di luar sana untuk terus menyokong apa-apa kebaikan yang dibuat oleh kerajaan dan juga semua orang di sekeliling kita. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dan teruskan menonton Borak hari ini.